Tell me why I'm falling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton. Bagi menyahut seruan kerajaan untuk membendung wabak COVID-19, kami pengacara Al-Kuliah akan bersiaran daripada kediaman kami sahaja. Diharap penonton bersama-sama mengamalkan norma baharu dan juga dapat menerima perubahan ini. Pada minggu ini, kami akan mengupaskan tentang topik jenayah bunuh. Dari segi bahasa, pembunuhan membawa maksud mematikan seseorang dengan cara racun, pukulan atau batu atau sakit. Dr. Wahbah Al-Zuhaili mentakrifkan pembunuhan dalam fiqh al-Islami wa adillatuh sebagai suatu tindakan mencabut, iaitu meragut nyawa atau tindakan hamba-hamba yang menghapuskan suatu kehidupan. Dari segi hukum, Islam klasifikasikan jenayah bunuh kepada dua bahagian, iaitu pembunuhan yang diharamkan, contohnya membunuh orang lain tanpa sebab dengan sengaja, serta pembunuhan yang dibolehkan, iaitu membunuh orang yang murtad yang enggan bertaubat atau membunuh musuh ketika perang. Sekarang, ayuh kita bersama-sama dengan rakan setugas saya untuk kita lebih arif tentang jenayah bunuh. Dipersilakan. Hukuman bagi jenayah bunuh dalam Islam ialah qisas dan diyat. Qisas bermaksud hukuman serupa atas jenayah yang dilakukan oleh penjenayah. Sebagai contoh, jenayah potong tangan yang dilakukan oleh penjenayah akan dibalas dengan hukuman potong tangan. Qisas dilaksanakan atas kecederaan atau pembunuhan yang sengaja yang melibatkan anggota sendi seperti tangan, jari dan sebagainya. Manakala diyat pula membawa maksud hukuman ganti bagi qisas. Hal ini terjadi jika keluarga mangsa atau pewaris memaafkan penjenayah. Oleh itu, penjenayah perlu membayar sejumlah harta kepada mangsa jika kesalahan membunuh secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sebagai contoh, denda mengikut anggota badan. 100 ekor unta bagi anggota tunggal seperti lidah, 50 ekor unta bagi anggota tunggal seperti telinga, atau ditetapkan melalui fungsi. 100 ekor unta bagi kehilangan fungsi rasa, fungsi mendengar ataupun fungsi melihat. 3 ekor unta bagi jenayah yang melibatkan luka daging. Akhir sekali 4 ekor unta bagi jenayah yang melibatkan patah tulang. Selain itu, dalam Islam terbagi kepada 3 jenayah bunuh. Yang pertama, jenayah bunuh dengan sengaja. Yang kedua, jenayah bunuh serupa sengaja. Dan yang ketiga, jenayah bunuh dengan tidak sengaja. Bagi pertama, iaitu jenayah ataupun pembunuhan dengan sengaja. Ini akan terjadi jika melibatkan niat atau melibatkan alatan yang tertentu. Selain itu, tertuduh juga perlulah mempunyai 3 ciri seperti mukallaf, dewasa dan siuman. Yang kedua, iaitu pembunuhan serupa sengaja. Terdapat 2 pendapat daripada Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, pembunuhan secara tidak sengaja. Pembunuhan ini telah diklasifikasi jika menyebabkan kematian tetapi tiada niat membunuh. Qisas dilaksanakan dan penjenayah perlu membayar 1000 ekor unta. Terdapat beberapa perbezaan di antara undang-undang jenayah Islam dan juga undang-undang sivil. Yang pertama, kita dapat lihat bahawa undang-undang jenayah Islam adalah dari Allah SWT yang maha sempurna, manakala undang-undang sivil pula adalah ciptaan manusia yang mempunyai 1001 kelemahan. Yang kedua, kita dapat lihat undang-undang jenayah Islam tidak semata-mata menekankan hukuman di dunia, malah hukuman yang lebih besar di akhirat. Ini jauh untuk dibandingkan dengan undang-undang sivil kerana ia hanya semata-mata hukuman yang diterima di dunia. Seterusnya, undang-undang jenayah Islam juga mengekalkan konsep amar ma'ruf nahi munkar, bukan saja untuk mengurangkan jenayah tetapi untuk menyebarkan tentang kebaikan supaya jenayah itu dielakkan. Konsep ini tidak dilakukan di dalam undang-undang sivil. Seterusnya, hukuman bagi undang-undang jenayah Islam juga berbeza-beza mengikut tahap keberatan jenayah yang dilakukan. Terdapat hukuman seperti rejam, sebatan dan lain-lain. Hal ini dilakukan supaya memberitahu kepada masyarakat untuk tidak melakukan jenayah tersebut kerana hukumannya adalah setimpal dengan jenayah yang dilakukan. Ini dapat dibandingkan dengan undang-undang jenayah sivil kerana sekecil-kecil hukuman yang dikenakan adalah dengan bayaran denda. Sudah tentu kelompok atau masyarakat yang mampu untuk membayar denda tidak takut untuk mengulangi jenayah yang dilakukan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haziq Hakimi bin Abu Bakar, nombor matriks 056355. Hari ini saya akan membentangkan mengenai pelaksanaan hukuman bunuh dalam agama yang lain seperti agama Kristian, agama Yahudi dan agama Buddha. Yang pertama sekali adalah agama Kristian. Mereka yang mengamalkan agama Kristian berpandukan kitab suci Bible. Berdasarkan kitab suci ini, terdapat satu ayat yang menyatakan mata hendaklah dibalas dengan mata dan gigi hendaklah dibalas dengan gigi, di mana konsepnya lebih kurang sama dengan konsep kisas. Jadi mereka yang melakukan jenayah bunuh hendaklah dihukum sehingga nyawanya juga diambil. Berdasarkan agama Kristian, mereka yang melakukan jenayah ini boleh dihukum melalui kaedah pancung ataupun kaedah tali gantung. Seterusnya adalah agama Yahudi. Berdasarkan agama Yahudi, mereka hendaklah mematuhi 10 hukum Tuhan, di mana salah satunya adalah mereka tidak boleh mengambil nyawa orang yang berdosa. Jika mereka melanggar 10 hukum Tuhan ini, mereka boleh dihukum bunuh seperti yang tertera dalam kitab mereka, iaitu kitab Torah ataupun Taurat dan kitab Talmud. Antara pelaksanaan hukuman bunuh dalam agama Yahudi adalah seperti merejam dengan batu sehingga mati, mencekik, membakar dan pancung. Seterusnya adalah agama Buddha. Bagi mereka yang mengamalkan agama Buddha, mereka seboleh-bolehnya akan mengelak daripada melaksanakan hukuman bunuh. Hal ini kerana mereka bimbang apabila mereka dihidupkan semula, roh mereka akan rosak. Oleh itu, mereka lebih cenderung untuk melaksanakan hukuman yang lebih ke arah mental, seperti membuang negeri, menarik segala keistimewaan dan mengkritik individu tersebut. Jadi mereka yang melakukan jenayah bunuh akan dikenakan hukuman sebegini rupa. Sekarang kita pergi pula kepada isu semasa yang berkaitan dengan jenayah bunuh ini. Kejadian bunuh yang terjadi di Pulau Pinang pada 17 April 2021 yang lalu telah melibatkan seorang penjual kuih dan seorang konstebel polis. Penjual kuih tersebut telah dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan di Mahkamah Tinggi Georgetown pada 23 April 2021 yang lalu di bawah pertuduhan membunuh. Kejadian berlaku pada pukul 2 pagi hari kejadian, di mana mangsa Muhammad Iqbal Mazlan 22 tahun sedang melakukan rondaan di sekitar Jalan Scotland Georgetown bersama beberapa orang lagi anggota polis yang lain sebelum terserempak dengan tertuduh Muhammad Arafat Taufik 35 tahun yang menunggang motosikal dalam keadaan yang mencurigakan. Anggota-anggota polis tersebut telah bertindak untuk menahan tertuduh, namun dia bertindak agresif dengan melarikan diri dan menunggang motosikal dalam keadaan yang berbahaya, iaitu secara zigzag kiri dan kanan pada kelajuan yang maksima. Malah dia juga telah menghimpit motosikal Muhammad Iqbal Mazlan sehingga terbabas dan menyebabkan beliau terjatuh dan terhentak di tebing jalan di jalan utama Georgetown. Cederaan parah di kepala dan muka telah mengakibatkan beliau meninggal dunia di tempat kejadian. Lebih mengejutkan, tertuduh didapati positif 3 jenis dadah dan mempunyai 11 rekod jenayah. Jika kita lihat daripada perspektif undang-undang Islam, boleh dikatakan bahawa Muhammad Arafat yang membunuh Muhammad Iqbal telah melakukan pembunuhan serupa sengaja atau khata' syibhu abd. Ini kerana dia dengan sengaja menghimpit Muhammad Iqbal, walaupun secara dasarnya dia mungkin berfikiran dengan hanya menghimpit tiada apa-apa yang serius boleh berlaku. Tetapi persoalannya di sini, adakah logik tindakan sebegitu rupa yang jelas membahayakan sesiapa sahaja yang menunggang motosikal yang dihimpit itu untuk tidak terbabas dan jatuh? Kerana itulah kami katakan bahawa tertuduh telah melakukan khata' syibhu abd seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, di mana pembunuhan berlaku dengan perkara yang disengajakan tetapi tersalah kesan yang telah membawa kepada kematian, walhal pada mulanya tidak berniat untuk membunuh. Sampai sudah kita di hujung rancangan. Itu hebat sekali penerangannya dan isi-isi yang rakan setugas saya kongsikan. Kini kita dapat lihat bahawa jenayah bunuh ini amatlah berat kesalahannya, bukan sahaja di sisi undang-undang Islam tetapi juga secara amnya. Isu bunuh ini bukanlah sesuatu yang kita boleh ambil mudah. Sewajarnya kita sematkan di jiwa setiap manusia tentang implikasi dan natijah buruk akibat jenayah bunuh ini. Diharap dengan pendidikan berkesan, indeks jenayah bunuh dapat dikurangkan ke tahap minima. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.